Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, malam ni saya nak mula dengan satu soalan mudah. Nak menguji tengok Lina pandai tak pandai ya. Okay, simple soalan dia. Ibu Korera mempunyai 5 orang anak iaitu Rupu, Rupo, Rupi, Rupe, Rupa. Tahukah anda nama anak Korera yang keempat? Hah? Ibu Korera mempunyai 5 orang anak iaitu Rupu, Rupo, Rupi, Rupe, Rupa. Tahukah anda nama Ibu Korera yang keempat? Korera. Korera. Kalau Korera kau pun salah. Sebab Rupu, Rupo, Rupi, Rupi, Rupa dah 5 dah. Kita tekan lagi. Kakak anak ibu Korera yang keempat. Rupi. Okay, kalau kita Rupi mungkin sebab fikir itulah. Ikut urusan okay, alright. Tak apa. So, untuk ingatan lah. Okay. Waktu jawab soalan exam, pastikan jawab ikut kehendak soalan lah. Jangan ikut apa kita faham. Tadi selamba cakap apa? Korera. Confident dekat Korera. Sedangkan salah kan. Right. So, pastikan jawab ikut kehendak soalan. Soalan tanya simple je. Tahukah anda? So, kalau Dina tahu, sebut tahu. Tak tahu kata tahu. Itu semua kita. Right. Okay. Jadi, sebenarnya kita cakap tadi, semasa jawab soalan exam, pastikan jawab ikut apa yang soalan minta. Jangan ikut apa yang kita faham, sebab apa kita faham mungkin bukan jawapannya. Okey, setakat ni 2 hari exam. Okey tak okey? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey Okey, alright. Esok paper apa? Sejarah. Esok. Ha? Esok ke? Ha. Esok sejarah. Esok sejarah. Okey, right. Khamis matematik. Alright. Okey. Okey, tak ya. Cuba tak ya. Okey, untuk matematik ni jangan putus sekolah lah. Yang kedua, jangan tidur dalam kelas. Okey, latihan kena banyak. Okey, kena banyak bertanya. Okey, kena banyak bertanya. Right, lepas tu nota kena ada lah. Cuba tak ya. Okey, paper 1 nanti, hari Khamis nanti, matematik ada 40 soalan. Okey, sejam setengah akan jawab. Pastikanlah, okey, daripada 40 soalan tersebut nanti, ada 20 soalan yang senang je sebenarnya. Okey, ada 12 soalan yang sederhana dan ada 8 yang agak susah sikit lah. Okay? Dan pastikan Dina latih diri untuk setiap soalan maksimal lah 2 minit saja. Kadang ni tak cukup masa. Okay? Jadi soalan-soalan yang senang-senang, kalau boleh jawab dalam masa 10 saat je lah. Jangan tunggu 2 minit untuk tak tukar. Okay? Boleh cepat-cepat. Tak boleh tinggalkan dulu, tak apa. Okay? Pandai urus masa. Dan pastikan betul sekurang-kurangnya 20 soalan untuk paper 1. Supaya apa? Supaya kertas 2 nanti tak stres. Dan kertas 2 juga kita dapat bajet tengok. Okay? Kertas 2 kita dapat bajet tengok berapa kita nak skor untuk lulus matematik. Okay, selaju sikit Okay, so untuk bahagian A pula, paper 2 pula, bahagian A nanti latih diri untuk markah 2 ke 6 ni, 6 minit soalan. Maksudnya bagi masa 1 jam untuk Dina jawab soalan bahagian A lah. Okay, 1 jam juga untuk bahagian B, di mana setiap soalan maksimal lah 12 minit. Boleh cepat-cepatkan, tak boleh tinggal, tak apa dulu. Okay, alright. Dan yang bahagian C pula ada 2 soalan. Jawab satu saja, berilah masa sama 20 minit untuk jawab soalan bahagian tersebut. Dan pastikan yakin dapat sekurang-kurangnya 50 markah lah. Okey. So untuk paper 2 nanti, okay, sebab dia masa dia 2 jam setengah tu nampak macam panjang, pendek saja. Okay, bila Dina mula menjawab soalan, okay, bila baca soalan, rasa macam boleh jawab, okay, terus jawab. Ataupun topik memang Dina power, jawab terus. Jawab secepat mungkin dengan makan malam. Tapi kalau rasa macam boleh jawab, tapi mungkin kena ambil masa sedikit, tak apa, tinggalkan dulu. Kita amalkan konsep jimat masa. Maksudnya kita baca soalan, boleh jawab. Tak boleh tinggal dulu. Okay. Habis round pertama tu, sampai ke buku belakang tu, pastikan dah yakin betul at least 20 markah, 30 markah. Lepas tu baru patah balik, barulah bagi masa 3 ke 5 minit untuk soalan yang rasa macam boleh jawab tapi ambil masa. Yang tak boleh jawab, tinggal dulu, tak apa. Okay, habis round kedua, pastikan dah yakin dapat at least 50-70 markah lah. Okay, lepas tu round ketiga tu lah baru lah baki masanya ada tu, cubalah jawab soalan yang susah-susah tu. Okay, cuba baca soalan, cuba ingat itu topik apa. And then cuba ingat balik formula apa yang kita gunakan. Itu cara dia. Okay, alright. Okay, untuk paper 1, tak berapa nak faham, tak apa. Manfaatkan formula ada. Okay, so sekarang tadi petang sudah bagi latihan handout kat Dina. Okay, alright. Dah jawab belum? Belum. Okay, tak apa. Okay, tak payah. Okay, ni contoh soalan SPM tau. Okay, soalan SPM tak susah mana pun macam cakap tadi. Okay, contoh nombor 1. Manakah betul? Agak-agak dia yang betul. A, B, C, D.
Okey, kalau B salah. Okey. Kalau dia kosong kat depan, dia mesti negatif. Itu je, itu dia. Okey, kalau kosong depan mesti negatif. Okey, ada C dan D saja. Okey, C dan D. Contoh yang C tu, contoh yang C. C, titik dia pada 0.0. Tapi dia kita nak bagi jawapan kita adalah 8.9. Daripada dekat kosong tu point dia, nak gerak ke 8. Maksudnya dia bergerak 2 kali. Sepatutnya negatif 2. Okay, tapi dia buat 1 lah. Tu C salah. So D jawapan betul. D tu pula, daripada tak ada titik, pergi duduk ke hadapan 2. Maksudnya daripada kosong tu, bergerak ke hadapan 2. So dia akan bergerak sebanyak 3 kali. So jawapannya D tu lah. Alright. Okay. Kemudian, ada juga soalan-soalan yang senang. Nantilah, cahaya kami nanti pun ada soalan-soalan yang sangat senang. Contoh, apakah kelemahan penggunaan kad kredit? A, B, C, D. Dia nak kelemahan C, berbelanja lebih dari sepatutnya. Alright, betul. Alright. Okay. Kemudian ni nombor 5 tak payah. Okay. Namakan sudut dongak R dari P. Okay, dongak R dari P ni maksudnya dongakkan R dari P. Kita duduk kat P. Kita dongakkan R. Pada kat R. So dia mana sudut dia? Yang di bawah tu lah. Itu sudut dia. Iaitu QPR. Okay. Kemudian topik-topik yang sekarang ni format baru kan ni, semua topik potensi masuk lah. Bukan kata topik-topik tertentu. Semua topik potensi masuk. Contoh tajuk locus, tajuk logik. Okay, contoh tajuk logik ni. Apakah jawapan dia? Ini soalan eksperimen sebenar ya. Okay, 17. Apa jawapan dia? Jika M bahagi 8 sama dengan 2, maka M sama dengan 16. Permisi 2 dia kata M sama dengan positif 16. Apakah kesimpulannya? A, B, C, D. M sama dengan 16 tu sama, tapi simbol tu ada negatif. M bahagi 8 sama dengan negatif 2. Okay. So jawapannya A, B, C, D. B. Okay, alright. Alright, so dekat atas dia kata kalau M negatif 16, maka M bagi 8 sama dengan 2. Kalau dia kata M tu positif, maka M tak sama, M bagi 8 tak sama dengan negatif 2. Okay. Jika maka hanya digunakan pada permis sahaja. Itu kena ingat. Okay, yang ni pula. Yang manakah pandangan daripada X? Belah kanan tu. Okay, so A, B, C, D. Okay, bila sesuatu tu gini, C. Okay, kalau kata C, okay. Yang paling tinggi sekali LM tu. Ini paling tinggi sekali. Okay, ini paling tinggi sekali. Yang depan dia ada JK tu, tinggi dia 2 cm. Belakang pula 3 cm. Belakang pendek sikit. Maksudnya yang biru tu, pandang dari kanan, kita nampak. Bila nampak, mesti garis penuh. So C salah sebab dia punya garisan tu ialah putus-putus kat tinggi tu. Okay. Kemudian yang belakang pula dia pendek sikit. Tapi yang belakang tu sebab biru tu tinggi, merah tu tinggi, makanya hijau tu bila kita pandang dari kanan terlindung. Bila terlindung, yang hijau tu kenalah putus-putus. So jawapannya ialah B untuk bola. Okay, hati-hati sana. Okay, contohnya topik baru-baru ni kita bagi baca lah. Okay, katakanlah soalan keluar betul gini. Walaupun nampak tak susah, senang-senang. Dia kata laluan manakah lori itu akan lalu untuk jarak antara 150 sampai 200. Dia bergerak dari P1 pergi ke P7. Okay, kalau kes soalan ni, nak tengok gambar tu memang kita pening lah. So kita tengok jawapan dulu. Kita test yang A tu. A tu kata dari P1 pergi P2, pergi P3, pergi P7. Dia ni. Kita kira tengok kat sini, baru dapat 140. Sedangkan dia nak paling kurang 150. So tak betul A tu. Kita test yang 2 pula. 2 pula P1, P2, P6, P7. Dia kita campur tengok, nampak dia terlebih. So tak masuk juga. Kita test lagi jawapan yang ketiga pula. P1, P4, P2, P7. Campur-campur tengok dapat 170. Okey. Kan 170 ni dah ada antara 150 sampai 200. So ini jawapan dia. Okay, kadang-kadang kita tengok jawapan dulu, kita test kat soalan tu. Itu jawapan satu cara. Okay, alright. Okay, kemudian pilihan jawapan tak payah. Okay, ni tadi sama juga lah. Tak ada, tak kena laju sikit. Okay, semua tak payah.
Cuma untuk kat sini nanti lah, waktu kami bina soalan exam, okay, kami buat apa tau? Okay, yang pertama sekali, kami mengelakkan nombor 1 A jawapan dia. Dekat lembaga persaan pun sama juga. Kami bila kami buat soalan SPM, kami tak dibenarkan buat A tu soalan 1. Untuk semua subjek yang objektif, tak bagi buat A. Satu. Yang kedua, kami juga tak dibenarkan buat jawapan yang sama berturut-turut lebih dari 3 kali. Okay. Yang ketiga pula, kalau Dina baca soalan tadi, nampak senang je, jawapannya sama ada B atau C lah. D jarang-jarang. Kan soalan tu nampak soalan susah, banyak gambar rajah ke, banyak jalan kerja ke, jawapannya sama ada A atau B. C tu jarang-jarang. Ini kalau SPM nantilah. Tapi kalau untuk final akhir tahun ni, mungkin dia tak ikut sangat. Sebab apa? Sebab bukan semua orang yang bina soalan tu pembina soalan SPM. Okay? Tapi kalau kami bina soalan SPM, inilah kami buat. Okay, kemudian kalau nak tembak sangat-sangat, okay, ini kalau SPM lah. Kalau SPM, kalau tembak-tembak sangat-sangat, kalau kita ni calon SPM tahun 2013, 2023 ganjil, tembak semua B. Kalau kita tahun genap, tembak semua C. Itu dapatan saya buat kajian lah. Soalan SPM itu macam tu. Okay, kemudian pastikan yakin betul sekurang-kurang 20 soalan dan kena betul-betul urus masa sebab 1 jam suku ni sangat, 1 jam 15 minit, 10-30 minit sangat pendek maksudnya. Okay, sekarang Dina tengok soalan Dina tu. Okay, sekarang ni dekat situ ada 30 soalan objektif kat belakang-belakang lah. Soalan objektif yang mana soalan-soalan ni sangat senang. Yang mana tengok pun tahu jawapan, congak dapat jawapan, kata dapat jawapan. Okay, sekarang ni saya nak bagi Dina masa 3 minit untuk cuba buat semua soalan objektif dulu. Cuba try buat dulu. Salah tak, jangan tembak. Okay, jangan tembak, kemudian tak siap tak apa, jangan tembak, tapi yang jawab tu tidak boleh salah langsung. Itu saja. Okay, sekarang cuba jawab dulu dalam masa 3 minit saja. Baru mula sekarang. Tak siap tak apa. Yang pentinglah jangan tembak dan jangan salah. Itu je. Sebab ini adalah soalan yang senang lah. Okay, 2 minit lagi. Oh, 1 minit lagi. Sejarah dah study ke? Sejarah dah ready ke? Belum. Tak study malam ni macam mana? Tak study malam ni tak apa? Study lepas habis kelas ni. Lepas tu stay up sampai pagi. Masyarakat. Okay, alright, okay. Tak apa. Okay, alright. So, sekarang ni. Okay. Okay, sekarang saya kata soalan. Okay, nombor 1. Apa jawapan Dina? A, B, C, D. B. Okay, B. Okay, alright. Nombor 1, kalau dia jawab B, memang salah. Dia tengok kasih soalan. Bundarkan 0.000. Dina punya duit tak sampai 10 sen. 0.000. Tak sampai duit. Tak sampai 10 sen pun. Tiba-tiba bila bundar, takkan jadi 200 lebih. Tak logik lah. Jadi, kalau ada kosong dekat depan, sila salin semula, dia bukan angka berti. So, D jawapan dia. 0.0 tak sampai 10 sen, kalau bulan takkan jadi 200. Dia salin balik ke depan. Right? Okay, nombor 1. Okay, nombor 2. Jawapannya, Dina?
Just tu dalam perpuluhan ni cikgu. Yep, kalau dia ada perpuluhan, itu 836.36. Okey, apa jawapan dia? 84040. Okey, alright. Okey, yang kedua ni, kalau ada titik perpuluhan, selepas titik jangan letak kosong. Kalau letak dikira angka berarti. Dia nak 2 angka saja, tengok dekat 83, bila tengok 6 tu lebih 5, tambah 1. Jadi sebelum titik, letak kosong. Selepas titik, jangan. Letak dikira angka berarti. So, B jawapan dia. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, jawapannya. Dia nak 3 angka. Belakang awak ke depan. 63500 sendi. Okay, alright. So kat sini, kalau dia tak ada titik perpuluhan, selepas angka yang ketiga tu, sila letak kosong semula untuk kekalkan nilai dia. So kalau kita buat 635, tak logik lah. Duit asal kita ada 634,000, bila bunda takkan dengan 600 saja. Okay, so kalau tak ada titik, sila letak kosong untuk kekalkan nilainya. Alright, okay, so nombor 3. Okay, nombor 4. ABCD. ABCD. A. Okay, alright. Kita tengok. Okay, so ingat kat sini. Okay, kalau dia tak ada kosong di depan, dia kuasa positif. Dan nombornya pula kalau ada 6, dia 7, nombornya kuasanya akan kurang 1 lah. Dia mesti 5 point. Selepas point tu bilang ada berapa. So dekat sini selepas point ada sebanyak 6 nombor. So kuasa 6. Alright. Okay, nombor 4. Nombor 5. 1, 2, 3, 4. D. 2.57 darab 10 negatif 4. Okay, alright. Betul juga. So kalau dia kosong point, kalau dia kosong kat depan, dia mesti kuasa negatif. Okay, negatif berapa? Tak payah bilang. Tak payah buat apa. Tak payah tengok titik tu pergi mana-mana. Tak payah. Okay, kita hanya perlu bilang kosong kat depan ada berapa. Okay, kosong kat depan dia ada 4. So, terus negatif 4. Jadi gitu je. Tak payah bilang titik kosong tu pergi 1, 2, tak payah. Jangan buang masa gitu. Alright. Okay, nombor 5. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6. Asisi. Baik. Nombor 6 saya tak tahu. Okey, nombor 6, bila kuasanya positif, nombor dia tak ada kosong kat depan. Okey, kemudian bila kuasa 4, nombornya, okey, selepas angka 6 tu, mesti ada 4 nombor. So maksudnya kalau kuasa 4, nombor akan ada 5. Itu je clue dia. Okey, bila kuasa 4, nombor akan ada 5. So selepas angka ke-6 tu, mesti ada 4 nombor di belakang dia. So 6, 3, 6. Baru 3. Okay, so tambah kosong-kosong ke depan. Okay, nombor 7. Kalau kuasanya negatif, depan dia mesti ada kosong. Tapi ada berapa kosong dia? Oleh sebab dia negatif 3, maka dia akan ada 3 kosong di hadapan. Itu clue dia lah. Kalau negatif 3, depan mesti ada 3 kosong. Kalau positif, dia mesti ada nombor-nombor kat belakang dia. Faham? Okay, nombor 8. Nombor 8 ni just gunakan kereta saja dapat jawapan. Okay. Masukkan je 5.23 ni, tekanlah semua tu. Okay. Itu kalau ada kereta. Okay. Kadang-kadang ada murid lah. Ada murid bukan tindak orang lain lah. Tertinggalkan kereta ke, tak ada kereta ke, macam mana buat. Okay. Yang ini pula, kalau lah masuk dalam exam kita, simple je. Tak gunakan kereta pun dapat jawapan. Okay. Cara macam mana kita buat? Tengok kat soalan tu. Soalan itu paling tinggi kuasa dia adalah negatif 8. So kita susun data tersebut, susun kuasa dia 3 nombor yang pertama tertib menurun itu. Okay, 8, 7, 6 cukup. Kemudian kita tengok situ. 5.23
dekat 10 kuasa 8, 4.2 dekat 10/7. Susun ikut tempat dia. So 528 dekat 523 dekat 8, 4 dekat 7. Okey, operasi tambah macam biasa. Okey, dapat jawapan dia. Tambah macam biasa, 5, 6, 5. Kuasanya ikut yang paling tinggi sekali. Okey, tak guna kereta pun, congak je. Okey, lagi sekali, contoh. Okey, di sini kuasa tertinggi ialah negatif 5. Kita susun 3 kuasa yang pertama tertib menurun. Jadi negatif 5, 6, 7. Ini tertib menurun ni. Kemudian 6, 8, 3 mula pada 5, 4, 2 mula pada 6. Susun. Operasi tolak macam biasa. Dapat berapa? Dapatlah 6, 4, 1. Kuasanya ikut yang paling tinggi sekali, 5. Jawapan dia. Okey, nombor 10. Okey, nak tukar yang ni pada asas 8 pula. Okey, macam mana cara dia? Sekejap. Ni asas apa? Asas 2. Tukar kepada asas 10 bahagi 8. Okey, alright. Sangat akan makan masa lah. Yang 2 kepada 8 boleh shortcut gunakan kereta sebab dia soalan objektif je. Okey, secara dah dinamik kereta. Okey, tekanlah kereta dia tu mod 2 kali. Lepas tu tekan EQN, bukan mod MOS base nombor 3. Okay. Kemudian tekan simbol LOG, lock. Okay. Dekat skrin ada root B kan? Ada. Okey, masukkan nombor tu, soalan tu. 111 01 011. Okey, tekan sama dengan. Dapat yang sama kan? Okey, tekan sebelah yang sebelah dia pula LN pula, ada LN tu. Sebelah lock ada LN. Terus tekan yang tu pula. LN 533. Dapat 3 kan? Okey, itu kalau gunakan kereta. Asal 28, okay, tekan mod base lock, masuk nombor tu, tekan sama dengan, kemudian tekan simbol LN. Itu kalau guna kereta. Okey, macam kita tadi katakan, tertinggalkan kereta ke apakah, okey. Ini shortcut dia. Kalau 2 ke 8, dia susun data tersebut daripada kanan ke kiri, pecahkan 3 nombor gini. Kemudian bawah dia, kanan ke kiri juga, letak nombor 124 sebab gini. Kemudian, kalau dia kosong kat atas tu, kita buang. Kosong tu buang. Kemudian untuk yang hitam tu, just tambah nombor kat bawah dia. So 2 tambah 1, dapat 3. Yang pink tu 4 tambah 1, dapat 5. Okay, yang kuning tu 2 tambah 1, dapat 3. Itu jawapan dia. Kita tak guna kereta ni. Kalau guna kereta tu, kita tekan kereta. Lock, base, lock, mod, base, lock tadi. Okay, dia banyak step dia. Ikut ini je. Okay, lagi saya tunjuk. Tak kisah banyak mana nombor pun. 2 ke 8, kanan ke kiri pecahkan serba 3, bawah letak nombor 124 gini, kanan ke kiri juga, kosong kita buang. Bila kita tambah bawah tu. Okey, yang hitam tu 3, yang pink 5, yang kuning 2, yang hijau 6. Itu jawapan dia. 3, 5, 2, 6, asas 8. Okey, itu asas 2 kepada asas 8. Okey, sekarang asas 8 kepada 2. Gunakan kereta, okay, dia tekan mod base, dia tekan LN. Screen okay, screen huruf O kan? Betul? Mod base, dia tekan LN tu, screen kita akan ada huruf O kan? Okey, tekan 672 sama dengan 672 sama dengan dapat nombor sama juga, tekan lock. Akan tekan lock. Dapat jawapan. Dapat A jawapan dia. Tapi itu kalau gunakan kereta. Kita apa kata? Tekan banyak juga. Mod. Macam tekan tekan nombor sama dengan tekan lock sama. Okey, dia banyak masuk nombor sikit. Okey, kita buat shortcut dia. Okey, shortcut dia pula ialah untuk asas 2 dan 8 tadi kita pecah 3-3. Tapi untuk 8 kepada 2 kita pecah 1-1. Macam ni. Bawah dia letak nombor yang sama juga. 1, 2, 4 gitu. Okey. Untuk dapatkan 6, kita perlukan hanya nombor 4 dengan 2 sahaja. 7, kita perlukan semua nombor tu. 2 saja. Gini ya. So yang bawah tu dapat 6, 7, 2. So jawapannya apa dia? Okey, jawapan dia untuk nombor 6 tu 4, 2, tak 6. Okey. So 4, 2 macam satu tak 6. So dia
perlu tak 110. 7 semua dia nak. Jadi letaklah nombor 111. Untuk yang hujung kali tu dia hanya nak 2 je. Kiri kan dia tak nak. So perlu tak perlu 010. Itu jawapan dia. Dapat juga. Okay, alright. So lagi saya ulang. Contoh 534. Pecahkan satu-satu. Bawah letak nombor 1, 2, 4 gini. Okay, untuk dapatkan 5, kita perlukan 4 dan 1 sahaja. Untuk 3, perlukan 2 dan 1 sahaja. Untuk 4, 4 sahaja. So jawapannya apa dia? Jawapannya adalah perlu, tak perlu, 101. Tak perlu, 011. Perlu, tak, 100. Itu jawapannya. Ini cara pantas tukar asas 2 kepada 8, 8 kepada 2. 2 kepada 8 pecah 3, 3. 8 kepada 2 pecah 1, 1. Right. Okey. 12. Soalan bentuk ni kena hati-hati kan. Soalan bentuk gini dia ada 2 keadaan. Satu dia nak minta nombor nilai tempat. Satu lagi nilai digit. Untuk kes saya dia nak nilai digit. Apakah nilai digit 3 untuk yang bergaris tu? Okey, sini kena hati-hati lah. Bila asas 5, dia mesti bermula dengan 0, lah. Tak asas pun. Dia akan mula dengan 0. Okey, kena hati-hati lah. Okey, kanan ke kiri mesti bermula dengan 0. Jadi untuk 3 tu kena darabkan dengan 5 kuasa 2. Dapat A tu. Kalau silap faham, dia fikir apa? Dia start dengan 1, dia akan dapat 3, 7, 5 nanti B nanti jawapan dia. So hati-hati, untuk kuasa tu dia mesti bermula dengan kuasa 0. Okey, 7, 12, 13. Bentuk gini yang biasa keluar dalam exam kita. Suruh tulis dalam asas 5. Kalau bentuk gini keluar, pilih bonus ni. Senang. Kuasa tertinggi nampak 4 situ. So kita susun nombor tersebut begini. 5 kuasa 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Tengok soalan. Untuk kuasa 4, luar kotaknya ada 2. 5 kuasa 3 tak nampak, 0. 5 kuasa 2, luar kotak dia 4. Letak 4. 5 tu pula bermaksud 1 kali 5. Jadi kuasa 1 ada 1. 0 tak ada. Ni cara tukar ayat dia tu kepada nombor yang beri. Okay, lagi saya tunjuk contoh. First sekali tengok kuasa dia. Bila kuasa 5, nombor mesti ada 6. Sebab dia akan start dengan kuasa 0. Okay. Kuasa 5 dekat sini, luar kurungan ada 7. Letak 7 je. Kuasa 4, luar kurungan ada 5. Okay, letak 5. Kuasa 3 tak nampak, 0. Kuasa 2 kat belakang ada 3. Tak 3. Okay, 32 pula terhasil daripada 4 kali 8. Bermaksud kuasa 1 ada 4. Dan nombor yang kurang daripada 8, dia dalam kuasa 0. Nampak 6, letak 6. Itu jawapan dia. Ini antara soalan yang biasa keluar dalam exam kita lah. Okey. Seterusnya, operasi tambah tolak. Okay. Untuk operasi tambah tolak, kalau asas 2, just tekan kereta saja, mod, base. Mod, base, tekan lock. Pastikan skrin kita ada huruf B. Dia masukkan nombor tu je, dapat jawapan terus. 10, 10, 11, 01, tambah dengan 10, 10, 11, dapat jawapan dia. Okey, manakala untuk 15, untuk asas 8 pula, okey, untuk asas 8 pula, caranya ialah mod sama tu, mod base nombor 3, tapi tekan LN tu. Pastikan skrin kita ada huruf O. Dia masukkan nombor dia 723, okay, 41, tolak dengan 5604, dapat jawapan dia terus. Okey, jawapan tu. 72, okey, tak ada jawapan dah, saya terus. Okey, jawapan tak ada. Sepatutnya C tu 64, patutnya saya terlupa tulis. Silap okey. 16 tu, 15 tak ada jawapan. Patutnya saya dapat C tu 664, okey, 535. Okey, ini tak ada jawapan, tak apa. Tapi untuk asas 8, mod base loan. Asas 2, mod base lock. Okey. Tanya. Alright. Kemudian, ini soalan bentuk begini, mesti adalah exam kita. Selanjutnya bisa saya ada. Okey, nampak perkataan cerun pintas. Tugas Dina adalah susun soalan
jadikan dia bentuk Y sama dengan kiri ada huruf Y sahaja. Lain pindah sebelah kanan semua. So tugas pertama ialah nampak soalan kita ada 3Y tambah 2X. Okay, pindahkan 2X tu ke kanan. Jadilah negatif. Okay, hati dengan simbol ya. Lepas sama dengan simbol bukan tukar. Kemudian ada 3, hilangkan 3 tu. Bila hilangkan 3 tu, kita bahagi 3 semua. So dapatlah Y sama dengan negatif 2/3X tambah dengan 12 bagi 3 dapat 4. So yang sebelah X tu kecerunan, yang kanan tu pintasan Y. D jawapan dia. Okay? Soalan penting ni. Selalunya akan keluar dari exam kita. Okay, next seterusnya. Itu kan dia minta. Minta cerun pintas dan pintas. Ini tugas dia. Tu susun supaya kanan ada huruf Y sahaja. Tapi kalau dia minta pintasan sahaja, okay, tengok dia nak pintasan apa. Kalau dia nak pintasan X, kita buang Y. Y tak kosong. Kalau dia nak pintasan Y, kita buang X. X tak kosong. Dekat sini soalan minta pintasan X. Maksudnya kita buang Y. Okay, Y terus letak kosong je. Okay, Y terus letak kosong je. Macam ni tadi. Okay. Kemudian, gantikan, begini dapatlah. Okay. Oleh sebab 3X tolak 12. Dua-dua sebelah kanan. Maka pindahkan satu ke sebelah kiri lah. Sebab 3X dah positif, kita pindahkan 12 tu. Bila 12 tu pindah ke kiri, akan jadi positif. Itu untuk 3X. Kalau X saja, kita bahagikan dengan 3. Dapat 4. Kalau pintasan Y, dapat negatif 6 jawapan dia. Kalau kita bagi dengan 2. Okay, soalan yang biasa keluar ni. Okay, 17, 18. Okay, yang ni lah. Antara yang potensi masuk ni. Okay, kalaulah ini soalan exam kita yang masuk kami nanti, agak-agak boleh buat tak boleh buat? Agak boleh buat tak boleh buat soalan ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi lepas ni, cuba bagi boleh. Okay, jadi tengok cara kan. Tanpa perlu kira, kita tengok simbol saja. Boleh jawab soalan ni. Step pertama, Dina tengok dia punya simbol kat soalan tu. Di kiri, simbolnya begini. Gini. Di kanan, simbol begini. Itu step pertama. Okay, tak payah kira, tengok simbol. Kiri simbol begitu, kanan begitu. Step yang kedua, tengok dekat jawapan, nombor paling kecil 4, paling besar 7. Yang paling kecil letak di bawah simbol yang paling kiri, yang paling besar letak sebelah kanan gitu. Okey, 4 dengan 7. Tengah-tengah ada nombor 5 dan 6. Okey, dan last sekali ialah tengok simbol. Okey, kalau simbolnya macam ini, bermaksud 4 tu dia tak nak. Kalau ada dash di bawah tu, 7 tu dia nak. Ada dash tu, dia nak. Tak ada dash, tak nak. So apa jawapan dia? Jawapan dia adalah selepas tanda pangkah sampai ke tanda raih. So jawapan dia adalah 5, 6, 7. Itu cara dia. Tak payah kira. Kadang kita banyak cara, panjang kerja. Kadang cari yang belah kanan dulu, cari belah kiri dulu, kan gabung ni. Tak, jadi susah. Kita buat masa. Kita buat macam ni lah. Okay, lagi sekali contohnya. Di kiri simbol begini, kanan simbol begitu, paling kecil nombornya adalah negatif 4, paling besar 2. Tengah-tengah ada nombor. Okey. Sekarang ni negatif 4, dia nak tak nak? Nak. Nak. 2? Tak nak. Okay, sampai satu je. A jawapan dia. Simple je. Faham? Okey. Kalau faham, nombor 20. Cuba tengok soalan nombor 20 tu. Okey, cuba try buat tengok dalam masa 10 saat sahaja. Ikut cara tadi. Okey, apa jawapannya? A, B, C, D. Kalau dah dapat dah? Okey, apa jawapannya Dina? A, B, C, D? A.
Okey, kita cek tengok. Di kiri simbolnya adalah besar begini, kanan gitu. Paling kecil adalah -3, paling besar 2. -3 dia tak nak sebab simbol begitu saja, buang. 2 dia nak, so D jawapannya durian. Okay, alright, satu. Okay, 20. Okay, 21. Ni pun sama kan, topik yang sentiasa ada dalam exam kita. Okay, dia dua je, sama ada sudut dongak atau sudut tunduk sahaja. Okay, untuk yang ni nak sudut dongak. Okay, bila kata namakan sudut, bermaksud kita nak mesti ada 3 huruf. So, hurufnya tu. Okay, untuk huruf tu nak tulis macam mana? Okay, first sekali ialah tengok perkataan dari. Dari mesti berada di tengah-tengah sudut kita. Jadi dia kata dari P. Jadi tengah-tengah mesti huruf P. Itu clue dia. Okay. Bila namakan sudut saja, cari word dari. Dari mesti ada di tengah. So dari P. Jawapan kita nanti mesti P di tengah. So sama ada B atau D sahaja. Kemudian dia kata apa? Dongak T. Pandang ke arah T. Jadi dua lah. Sama ada dongak atau tunduk saja. Sini dia kata dongak, okay, pandang ke atas. So dia kata dongak ke T, maka huruf T mesti ada. Kemudian yang ketiga ialah depan mata kita. Depan dari ada huruf apa? Okay, dalam kes ni, depan dari ada huruf S. Ini jawapan dia. So jawapan ini TPS ataupun SPT yang B tu. Ini clue untuk jawab soalan ni. Iaitu namakan sudut dari tengah-tengah, pandang ke mana, depan mata huruf apa. Tajuk yang sentiasa ada dalam exam kita lah. Cuma dia sama ada sudut dongak ataupun sudut tunduk sahaja. Dua je. Okey, 21. 22. Tajuk form 3 bab 6. Bab 6 trigonometri. Okey, tajuk inilah. Tapi tajuk ni kata orang apa? Untuk Dina tak masuk lagi lah. Sebab apa? Sebab dia ni melibatkan negatif. Okay, alright. Sebab waktu form 3 belajar semuanya positif. Ini tajuk kata 5. Kita tinggal dulu lah. Tinggal dulu lah, tak apa ni. Okay, alright. Tapi kita cuba jawab lah. Kita cuba nombor 24 dulu. Nombor 24 kita kata. Okay, sebab apa? Sebab form 3 dia yang positif saja. Okay, untuk yang 24 tu, untuk jawab soalan ini, secara shortcutnya, first sekali lah tengok soalan. Dia nak apa? Nombor 24, dia nak cos. Okay. Step yang kedua, tengok sudut dia. Dalam atau luar segitiga. Okay. Untuk sudut X tu, dia berada dalam segitiga tu. Jadi bila dalam segitiga, semua nilai sin, cos dan tan mesti positif lah. Mesti. Okay. Dan step yang ketiga lah, kena ingat formula. Okay. Apakah formula trigonometri sin, cos, tan? Ingat formula dia apa? Formula sin, cos, tan. Apa formula dia? Ingat lagi form 3? Okay, formula sin, cos, tan. Okay, cos ialah? Atas ada. Okay. Untuk formula sin, okay, sin sama dengan tentang per hipotenus. Kalau cos sebelah per hipotenus, kalau tan tentang per sebelah. Okay. Kalau sudut dekat X, okay, garisan RS yang condong tu namanya adalah hipotenus. Okay. Mana-mana kotak sekalipun, yang condong adalah hipotenus. Yang ada sebelah huruf, sebelah sudut ialah sebelah. RQ adalah garisan yang bersebelah. Maka yang berhadapan dengan sudut, garisan bertentangan. SQ itu adalah tentang. Okay. So soalan minta je nak nilai cos X. Cos adalah sebelah hypo. Di dalam kes Raja 124 ni, hypotenus adalah 5. Sebab yang condong tu 5. Maksudnya jawapan kita ni, bawah mesti 5. Sama ada A atau C sahaja. Okey. Kita nak cos. Cos adalah sebelah hypo. Bawah tahu dah 5. Cuma atas tu tak tahu sama ada 3 atau 4. Kita tengok sudut dia. Kita tengok garisan dia. Untuk sudut dekat R tu, X tu, okey. Garisan RQ lebih panjang berbanding SQ. Okay, RQ lebih panjang berbanding SQ. Ini bermaksud nilai yang bersebelahan lebih besar daripada nilai yang
bertentang. Jadi S-nya lebih besar daripada yang T. Jadi jawapannya adalah C tu. Cicak tu. Okey, nanti kalau ada lah. Okey. Nombor 26 contoh. Okey, 25 tak buat. Kita tentang 5. Okey, nombor 26 tu. Okey, nombor 6. Sama yang saya cakap tadi, first kali lah tengok soalan dia nak apa. Okey. Di sini soalan minta cos. Yang pertama. Yang kedua, sudut X ada dalam segitiga, jawapan mesti positif. Okey. Dekat jawapan, kita ada nombor 3, 4 dan 5. Tentulah 5 tu dia punya hypotenuse. Dan formula cos adalah sebelah hypo. Kalau sudut dekat merah tu, tengok garisan dia, nampak yang PR tu. Yang dekat merah tu lebih panjang berbanding dengan QP. Okay. QR yang condong hypotenuse 5. Yang dekat PR kat merah tu dia lebih panjang, maksudnya dia mesti 4. Dan QP dia pendek sikit, mesti 3. So jawapannya jadi 4/5 sebab sebelah merah tu ialah biasanya panjang PR. Okay, itu clue dia lah. Jadi 6. 27. Bentuk yang mesti ada. Kena ingat lah. Tentang bentuk-bentuk graf ni, kena ingat kuasa dia. Kalau kuasa 2, graf berbentuk senyum kalau dia bernilai positif. Dan dia berbentuk sedih kalau depannya ada negatif. Jadi, bentuk yang pertama, kalau ada kuasa 2, bentuk senyum ataupun sedih. Kalau kuasa 3 pula, positif, dia berbentuk huruf S, naik ke atas. Kalau negatif, S turun ke bawah. Kalau dia bentuk pecahan, reciprocal, kuasa negatif, okay. Kalau dia positif kat depan dia, 1/X. Maka dia akan bawah, putus dan atas sambung. Tapi kalau depan dia ada negatif, dia atas dulu, kemudian putus dan di bawah. Ini bentuk graf. Kalau dia negatif, semua yang arah turun ke bawah. Kalau positif, semua naik ke atas. Jadi step pertama kita, dapat soalan bentuk ini, pertama sekali tengok yang kuasa tu positif atau negatif. Dekat sini contohnya soalan ni, kita X kuasa 3, positif. Bila positif, semua naik ke atas. Jadi antara B dengan D sahaja. Mana jawapan dia? Okay, step kedua ialah tengok nombor tu saja tu, hujung tu. Selepas kuasa tu kalau ada nombor saja, itulah nilai ketika dia potong paksi Y. Yang ni potong paksi Y. Jadi paksi Y sebut kepada negatif 2. So yang B tu lah. B tu paksi Y, tegak paksi Y. Dia mesti potong paksi Y pada negatif 2. Dan yang D tu paksi X. Okay, lagi sekali. Okay, kuasa 2-nya depan ada negatif. So bentuk sedih. Bentuk sedih. Sebab dia negatif depan dia. Kemudian paksi Y dia pula mesti nombor 5. So A jawapan dia. Okay, gitu. Okay, seterusnya 29. Okay, yang ni pun tajuk yang biasa keluar tapi untuk tingkatan 4 tak masuk lah. Okay, sebab ini tajuk tingkatan 5. Tapi kan nak tahu juga senang tak? Kalau lah dia tak ada kan keluar tajuk ni kan. Senang je. Okay, hanya gunakan kereta ikut soalan. Soalan kata Y sama dengan cos X. Dia kata cos. Jadi, dia tekan jawapan dia. Kalaulah cos tu kosong. Dia tekan cos kosong, akan dapat nanti 1 jawapannya. Jadi ketika kosong darjah, grafnya mesti pergi kat 1. So, A betul, B betul. C ni salah sebab dia buat pada negatif. Okay. Dia tekan pula cos 90. Kalau kita akan menggunakan kita nanti kosong. Jadi A betul, B salah sebab B dia tunjuk pada sempurna ialah negatif 1. Okay, alright? Okay, sekali lagi. Tak kisah dia bagi apa pun. Hanya gunakan kata ikut soalan. Soalan kata Y sin X. Jadi kita tekan. Tekan 2 sin kosong. Ikut soalan dia. Okay, tekan 2 sin kosong akan dapat kosong nanti jawapan dia. Jadi B betul, D betul. Tapi mana 1? Okay. Cuba tekan yang 90 pula. Okay, kita pun tekan 2 sin 90. Bila tekan begini, okay, jawapan kita dapat nanti 2 nanti. So, untuk B tu dah betul. Tapi untuk yang D dia tunggu bawah. Negatif. Alright. So, inilah dia beberapa topik yang mana kalau keluar, boleh guna cara begini, cepat, pantas dan tepat. Mudah. Okay. Ini yang pertama saya dengan Dina. Yang kedua adalah
Bagaimana untuk Dina urus masa supaya dapat jawab soalan mat paper 1 ni dengan cepat dan juga markah pun okey. Okey. Tadi lah nak jawab beberapa topik soalan yang mana kalau topik itu masuk boleh guna cara itu. Mudah dan cepat. Okey. Yang sekarang saya nak instruksi lah bagaimana untuk mengurus masa jawab paper 1 pula. Dengan matlamat kita lah betul sebanyak 20 soalan. Dengan cara apa tadi? Caranya cara congak, tengok dan kata tadi lah. Okey. Saya ambil contoh soalan SPM sebenar 2014. Ini tahun genap. Okey. Maksud kat awal tadi, kalau nak tembak exam kita, tahun genap tembak C. Tahun ganjil tembak B. Jadi untuk tahun ini tahun genap. Okey. 2014, siapa tembak semua C, dia akan betul 11 soalan. Okey, kalau saya nak ajar Dina kali, bagaimana cara untuk jawab soalan SPM paper 1 dengan cara tengok contoh kita boleh betul 20 soalan. Okey. Jadi first kali mindset kita pilih satu jawapan saja sama ada A, B, C, D. Kalau boleh elakkan jawab A banyaklah. Okey. D pun boleh keluarkan. Dia banyak B dan C saja jawapan kita ni. Okay, so first kali mindset kata adalah aku nak pilih semua C. Kenapa C? Sebab 2014 tahun genap. Tahun genap nak tembak C. Jadi akan betul 11. Jadi kalau semua C, dia akan betul 11 soalan. Kan misi tu dah nak betul 20 soalan. Dengan cara tengok congak kalkulator. Jadi first step tadi lah mindset kata aku nak tembak semua C. Tak tahu dia tembak C. Okay, ini cara kita urus masa. Jadi step yang kedua, kita baca soalan. Baca soalan, kalau boleh jawab, jawab. Kalau jawapan tak sama seperti yang kita awal tadi, ubah. Tadi kita kata kita nak tembak semua C. Okey, kita pun pegang C. Tak tahu tembak C. Tak tahu tembak C. So untuk nombor 1 ni, dia kata bundarkan kepada 3 angka peti. Okey, apa jawapan dia ni? 3 angka peti. A, B, C, D. Ini sangat depan, dekat slide ada. A, B, C, D. Okay, apa jawapannya? D. Okay, D. Okay, alright. So dia kosong kat depan, tidak dikira. Jadi dia mesti nak 3 angka, mesti antara C dan D lah. Okay, so tinggalkan antara C dengan D. Dia nak 3 angka tengok angka 4. Okay, so bila kita tengok angka 4, dia lebih 5. Jadi 807. So walaupun tadi saya kata saya nak C, tapi nombor 1 ni saya yakin D jawapannya, maka saya pun ubah jawapan saya. Kalau saya tangan C, saya bodoh lah. Jadi nombor 1 ni saya tangan D. Jadi kalau saya jawab begini, baru jawab satu soalan, saya dah betul 12. Sebab apa saya kata begini? Tak tahu, saya tembak C. Kalau saya tembak semua C, saya betul 11. Yang ini saya yakin D, saya ubah jawapan. So, saya akan betul 12 soalan. Walaupun jawab satu soalan, baru. Okey, nombor 2. Okey, apa jawapan dia? A, B, Untuk C. PRYC. Okey, C. Salah. Okey. Bila nombor ada 5, kuasanya kurang 1, 4. Sebab dia mesti 3 poin. 3 poin. Selepas 3 tu nanti akan ada 4 nombor. 2, 0, 0, 0. Jadi kuasanya 4. Okey, so nombor 2 ni D. Hati-hati. Okey, so jawab 2 soalan, kita dah betul sebanyak 13 markah. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni saya kata buat juga. Cuma perlu guna kalkulator sahaja. Tekan je kalkulator hati-hati, masukkan je 0.000064, tolak 35, tekanlah simbol darab 10. Tekan nombor 6. Kita kata bagi jawapan pada kita je. A jawapannya. Okay. Hanya perhitungan kita je, kita bagi jawapan terus. Dapat A jawapan dia. So nombor 3 jawapan A. So saya dah betul sebanyak 14 soalan. Dengan hanya tengok congak je. Tak kira betul lagi. Okay, nombor 4. Okay, bagi yang tak pandai, nampak soalan betul ni, asal-asal tak ada jawab je, tak apa, tembak C. Tapi kalau bagi yang pandai, dia jangan tembak dulu. Tinggalkan dulu. Lompat soalan. Tak boleh sangat-sangat, baru tembak C. Contohnya lah. Okay, alright. Okay, nombor 5. Dia kata ungkapkan. Okay, nampak sebut ungkap ini ya? Ingat tadi. Bila kuasa 6
nombor akan ada 7. Okay. Bila kuasa 6, nombor ada 7 sebab dia akan mula dengan kuasa kosong. Okay. Kuasa 6 kita nampak. Okay. Nampak je, letak 1. Kuasa 5 tak nampak, letak kosong. Kuasa 4 nampak, nampak 1. So dekat sini nampak jawapannya C. Okay, sebab apa? Sebab yang D tu dia ada 1, 0, 0, 0, 1. Sedangkan jawapan kita adalah 1, 0, 1. C jawapannya. Tak payah buat apa-apa, tak apa. Okay, nombor 5. Nombor 6. Kalkulator sahaja. Mod, base, log. Okay, mod, base. Nombor 3. Tekan log. Pastikan skrin kita ada huruf B dulu. Okay, lepas tu baru masukkan nilai soalan tu. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tolak 1, 1. Dapat jawapan dia. Okay, alright. Kalkulator saja. Okay, next 7. Sama dengan ni, kalau pandai, sila jawab. Pandai, tinggal dulu. Kalau memang tak jawab, tembak saja C. Okay, sebab misi kita hanya nak betul, separuh sahaja. Ini baru 7 soalan. Okay, nombor 8. Sama juga, kalau pandai, jawab. Tak pandai, tak apa, tinggalkan dulu. Okay, tinggal dulu. Tapi betul-betul tak terjawab, tembak C je, tak apa. Betul. Okay, 9. Kalau pandai jawab, tak pandai tinggal dulu. Okay, tak boleh jawab juga, tembak je C, tak apa. Okay, saya katanya, boleh jawab, sila jawab. Kalau jawapan tak sama seperti yang kata tadi, ubahkanlah. Tapi tak boleh jawab, jangan sangat, tembak je. Ikut yang kata tadi. Alright, 9. 10. First saya tengok bentuk dia. Nampak macam sama je bentuk dia. Okay, VR kecil, PQ kecil. TV paling besar, UP paling besar. So bila bentuk semua sama begini, jawapan dia mesti positif tau. Mesti positif. Kemudian kita baca soalan, kita tunjuk form tu, kita baca soalan. Dia kata CC4RS TV yang blurred tu ialah image bagi PQSU. Bila image kecil, sebenarnya berbentuk pecahan. Kena ingatlah, kod kalau masuk dalam exam lah. Okey, 10, 11. Baca soalan dulu sama juga. Q ialah image bagi P. Dia kata Q image bagi P. Daripada huruf P tu menjadi Q. Apa berlaku? Kita pun sambungkanlah dua bucu. Bila sambung dua bucu nampak macam lurus saja. Okay. Maka dia adalah satu pantulan. Okay. Yang ni form 2 ni bab 13. Okay, kalau bentuk sama, saiz sama, kedudukan berbeza, buat apa tu, translasi. Kalau bentuk sama, saiz sama tapi dia macam cakis ni, okay ni. Okay, bila tersambung bucu, dia lurus saja. Macam kita tengok kat cermin, tengok muka sendiri. So inilah pantulan. Okay. Kalau bentuk tonggang terbalik, putaran. Jadi bila pantulan, kita belah tengah-tengah gini. Jadi kalau R di bawah, nak pantulnya akan naiklah ke atas. Okey, naik ke atas jadilah 5, 7. Okey, 11, 12. Okey, yang ni tadi boleh kita buat lagi kan. Alright, first kali soalan. Soalan kita je nak cos. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudut dekat luar segitiga, jawapan dia akan dapat negatif tau. Dapat negatif. Okey, kemudian apakah formula cos? Sebelah hypo. Pada ruang jawapan, kita ada nombor 3, 4 dan 5. Dah, tentulah 5 itu hypotenuse dia. Okey, dan dia kata dia nak cari nilai cos X. Okey, kalau sudut dekat situ, dia negatif. Jadi segitiga dia. Okey, 12, 13. Ni kita baru buat tadi. Nampak jawapan ini senang je. Ambil kalkulator, test jawapan. Dia nak Y sama dengan tan X. Tan X. Okay, so tekan kalkulator, masukkan tan kosong, akan dapat kosong. Okay, kita ambil kalkulator kita, tekan tan kosong. Okay, kita ambil kalkulator, tekan tan kosong, soalan tan kosong. Dan kita akan bagi jawapan kita kosong. Jadi A betul, B betul. Ketika X kosong, Y pun kena kosong. Yang C tu dia tak tentu kosong. D pun sama juga. Kemudian, bila kita tekan tan 90, kita akan dapat nanti lah mat error. Mat error. Ini bermaksud graf itu tidak menyentuh 90.
Jadi apa kita nak buat? Cuba tekan pula tan 45 yang kurang sikit. Okey. Kita tekan tan 45 dapatnya 1. 1 ni dah nombor positif. Jadi naik ke atas. B jawapan dia tu. Okey, 14. Saya kata tadi, nampak saja sudut-sudut. Istilah 3 huruf. Huruf apa tertengah? Huruf yang ada perkataan dari. Okay. So dia kata itu, antara berikut manakah sudut tunduk dari M? Dari M. Maksudnya mata kita mesti pada M. Bila kata tunduk, okay, kalau mata dekat M, pandang ke bawah nampak apa? Nampak dua benda. Sama ada WMV ataupun TMU. Dua je lah. Maksudnya kita tunduk ke bawah. Jadi kat sini kita ada huruf WMV. Itu jawapan dia. Kita dah betul sebanyak 20 soalan. Ha? Ini kita baru jawab suka-suka gini. Kita sampai soalan nombor 15. Okay. Kita baru jawab suka-suka gini ya. Okay. Baru jawab 15 soalan. Kita dah mampu capai target betul 20. Nombor 16 sampai 40 tembak semesti. Maka kita akan betul sebanyak 20 soalan. Diam lah kelas ni kan. Tunggu mana? Okay, right? Okay. 16. Tak tahu cari. Tak apa, tembak C. Okay. 17, kalau rasa tak nak kembangkan, tak apa, tembak C je. Ini kes kita nak urus masa supaya kita jimat masa. Okay. Rasa boleh jawab, jawab. Tak boleh, tinggalkan dulu. Tak boleh sangat-sangat, tembak je. Okay. 20. Nampak begini. Bila nampak kata ada dua pecahan, bawahnya sama, tulisnya sekali saja bawah dia. Tapi hati-hati dekat tu lah, dekat hujung-hujung tu, dekat tolak dengan, yang hujung ada negatif. Bila simbol tolak, huruf pun tolak, dia pun akan jadi positif. Hati-hati, takut dia perangkap awak. Okey. Dia tambahkan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. So 3M tambah M, jadi 4M. 2 tolak 4, tinggal negatif 2. Per 6. Kalau kita tengok kat sini, 4, 2, 6, semua nombor genap. Maksudnya, masih boleh dipermudahkan lagi. Mudahkanlah dengan sifir 2. So, dapat jawapan gini. Okay, kita cekkan, dapat gini. Okay, 20. 21. Kadang-kadang kita boleh guna shortcut pun. Right? Dia kata dia nak huruf K di kiri. Dalam soalan, K-nya kuasa 3. Nak hilang kuasa 3, kita buatlah punca kuasa 3. Okay? Nampak kuasa 3 nak hilangkan, kita buat simbol punca kuasa. Kita buat simbol punca kuasa. So, C dan D. A, B salah dah. Kemudian, bila ada pecahan, kita hilangkan pecahan dulu. Macam nak hilangkan pecahan? Darabkan ke tepi. Jadi, 4 darab dengan 6. Jadi, 24. Dah dapat jawapan dah. Okay, 21. 22. Okay, yang ni kalau rasa tak boleh selesaikan, tak apa. Tembak je dah. Kalau rasa boleh, selesaikan lah. Tak ada hal. Jarak ke kanan dulu semua tu lah. Kalau pandai. Okey, saya laju sikit. Tak tahu nak meringkan. Takut dah lupa, dah lama sangat dah. Tak apa. Sama ada tinggalkan je dulu ataupun tembak C. Tembak je lah. Tak ada hal. Okey, ringkankan gini. Okey, saya cakap tanya. Boleh jawab, sila jawab. Jawapan tak sama seperti yang kita target. Ubah jawapan. Kalau jawapan sama, tuliskan. Tak boleh jawab, tinggalkan dulu. Jadi package kan, nampak macam panjang kerja je, tinggal tak apa. Jimat masa. Okey, ini pun nampak macam susah sangat, tinggal tak apa. Ataupun tembak C je, contoh-contoh lah ni. Okey, 29, 30, okey. 30. Bila kita bentuk graf, first kita tengok yang kuasa tu, positif atau negatif. 2X kuasa 2, positif. Mestilah bentuk senyum. Antara A dan E saja. Dan yang hujung tu 3 tu. 3 tu paksi Y. Mesti potong paksi Y pada 3. So antara A dan D tu apa jawapan dia? Kita ambil kalkulator. Okay. Tekan mod 3 kali. Okay. Tekan EQN nombor 1. Tekan tengah-tengah kotak kalkulator tu. Tekan sebelah kanan. Cari degree 2. Masukkan A dia. A dia lah nilai yang sebelah kuasa 2 tu lah. Okay. Masukkan 2 sama dengan 2. X saja, yes. Okay. B dia masukkan degree 7 sama dengan dan C dia yang nombor saja 3 saja. Okay. Dapat jawapan. Kita akan bagi
Yang pertama 3, yang kedua 0.5. Dapat macam itu. Okey, alright. Seterusnya 30, 31. Okey. Masa awal tadi, boleh jawab tak bertinggal je dulu sebab kita mesti pandai urus masa. Ada kertas satu hanya 1 jam 30 minit sajalah. Okey. Alright. So, ni sama dengan soalan ni. Nampak cerun, nampak pintas. Gunalah Y sama dengan. Pastikan Y sama dengan. Okey. Nampak cerun dan pintas. Y di kiri. So, dekat soalan ni, 2Y tolak 3X. Okey. Pindahkan 3X tu ke kanan. Asalnya tolak jadi tambah. Ada 2 lagi tu. Kita nak urut Y saja. Hilangkan 2 tu. So, semua bagi dengan 2. Bila bagi dengan 2, dapatlah 3/2 dan juga 3 saja, iaitu 6 bahagi 2 dapat 3. D jawapan tu. Okay, 34. Malas nak kira, tembak je tak apa. Kalau kira gini. Okay, yang ni pula. Baca soalan, keluarkan maklumat. Maklumat kata dia ada 100 kad biru dan 44 kad merah. Ini bermaksud dia mempunyai sebanyak 148 tingkat pelbagai warna. Dan soalan kata cari kebarangkalian dia nak kad yang berwarna merah sahaja. Berapa kebarangkalian? So untuk merah dia ada dia ada 44. Jadi untuk cari kebarangkalian mesti ambil yang merah bahagi dengan yang semua sekali tu. Dapat jawapan dia. Okey, 35, 36 malas cari tak apa, tinggalkan je. 37 malas cari tak apa. Okey. 39 tak ya. Okey, ni tinggal matrik kita 5 tak terlibat, tak apa. Tak ya. Okey, alright. So dekat situ, baru kita jawab secara suka-suka saja, kita mampu betul sampai 24. Okay. Jadi pastikan bahasa tadi kan, dapat soalan first kali tadi ialah pilih satu jawapan yang sama, boleh jawab, tak boleh tinggalkan ataupun jawab sahaja C pilihan kita contohnya. Yang kedua, baca soalan yang mana kita boleh jawab, kita kira dapat mampu dapat jawapan dan jawapan tak sama pilihan tadi. Ubahkan jawapan tu. Tapi ubah jawapan, pastikan kita memang betul mahir tu lah. Okay, alright. Seterusnya, pastikan kita betul sekurang-kurangnya 20 soalan lah supaya kita tidak stres paper 2. Okay, alright. Ada tanya apa-apa sekat tu? Tak ada. Tak ada. Nak sambung sampai pukul 10 ataupun dia nak belajar sejarah? Sian juga nak sejarah. Nak sambung kita sambung esok tak apa. Sebenarnya tu buat sejam tak apa. Saya ada ni apa Google Meet untuk sejarah pula sekarang. Lepas ada sejarah pula? Buku apa? Sekarang cikgu dah bagi link. So nak masuk sejarah lah ya. Esok nak belajar sejarah tu lah. Untuk Mac kita belajar esok malam pula. Alright. Okay, so untuk malam itu saja. Terima kasih ya. Sebagai gulak untuk sejarah esok lah. Bye-bye.